berkaitan dengan kenyataan saya tempoh hari, iaitu minta jawatankuasa kira-kira kewangan negara PAC mendedahkan ataupun mengemukakan kepada ahli parlimen, iaitu minit mesyuarat kira-kira kewangan negara yang bertarikh 23 November 2001 di bilik mesyuarat jawatankuasa 1 bangunan parlimen, yang dihadiri oleh Datuk Azmi Khalid, Datuk Yang Berhormat Dr. Tan Sieng Gio, Datuk Nur Jazlan, IR Haji Hamim Samuri daripada ahli parlimen Ledang, Datuk Alexander Nanta Linggi daripada MP Kapit, Datuk Abdul Rahman Dahlan daripada Kota Belud, Datuk Kamarul Bahrin Abbas daripada Teluk Kemang, Tuan William Leong Jikin daripada Selayar, Tuan Tony Puah daripada PJ Utara, dan setiausahanya Datuk Rosmi binti Hamzah. Itu antara ahli mesyuarat yang hadir bersama dengan beberapa orang pegawai yang dipanggil untuk memberikan keterangan, termasuk pegawai daripada pegawai daripada Jabatan Audit, Jabatan Akauntan Negara, daripada Kementerian Keuangan, kemudian daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, dan juga saksi-saksi daripada Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Penerangan dan Industri Asas Tani, dan juga saksi-saksi daripada Kementerian Pertanian. Ini yang ada. Jadi saya minta, dan apabila dilaporkan oleh banyak media, lalu Datuk Azmi memberikan respon yang pertama yang saya quote daripada Melemail, bahawa beliau meminta untuk ahli parlimen mengemukakan satu surat kepada beliau. Beliau tidak ada masalah. Kemudian bila diminta kenyataan oleh Free Malaysia Today, Free Malaysia Today, beliau mengatakan bahawa perlu ketua pembangkang untuk membuat surat. Kemudian ada kenyataan yang ketiga pula mengatakan bahawa perlu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan juga Lim Kit Siang mendandatangani satu surat atas ketiga-tiga pimpinan parti Pakatan Rakyat ni untuk memohon kepada PAC untuk beliau mengeluarkan minit mesyuarat tersebut. Jadi saya lihat bahawa secara jujur ingin saya katakan bahawa pendirian pengurusi PAC ini berbolak-balik sekejap cukup seorang ahli parlimen. Saya sudah pun menghantar surat kepada beliau untuk disampaikan melalui pejabat PAC untuk disampaikan kepada beliau. Jadi dia berbolak-balik minta ketua pembangkang, kemudian berbolak-balik minta tiga-tiga untuk tanda tangan. Jadi saya nak katakan bahawa apa keperluan untuk ketiga-tiga ataupun semua ahli-ahli parlimen nak minta, sedangkan sepatutnya bagi saya bahawa dia tak perlu untuk menunggu satu surat daripada ahli parlimen untuk meminta, kalau dia sendiri sudah dapat menilai, iaitu selepas daripada mesyuarat tersebut pada 23 November dalam satu sidang media, dia sendiri sudah mengakui bahawa ada something wrong yang tidak kena apabila duit pinjaman itu telah dikeluarkan, perjanjian dibuat beberapa tahun selepas daripada itu. Dia kata ada benda yang tidak kena. Jadi kalau ada benda yang tidak kena, dia sudah pun memberitahu kepada publik. Bagi saya bahawa isu ini satu isu yang menyentuh kepentingan orang ramai, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Jadi saya tidak fikir bahawa ada keperluan untuk menunggu sekeping surat, sehelai surat daripada mana-mana ahli parlimen untuk beliau menghantar kepada kami satu salinan minit mesyuarat yang saya maksudkan. Jadi saya lihat bahawa Datuk Azmi macam ada satu yang menekan beliau dalam hal ini. Kerana saya dapati bahawa minit ini sangat penting untuk masyarakat dan rakyat seperti mana yang telah saya sebut sebelum ini. Kerana ada keterangan-keterangan daripada orang-orang yang dipanggil daripada wakil-wakil kementerian. Juga saksi-saksi yang dipanggil memberikan keterangan-keterangan kepada jawatankuasa ini yang perlu diketahui oleh umum. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kalau Datuk Azmi punya tahap integriti yang tinggi, menjaga integriti PAC dan juga menjaga integriti kerana mereka diberikan tanggungjawab untuk menjaga kepentingan akaun negara.
keuangan negara. Jadi bagi saya bahawa mereka tidak sepatutnya membiar keadaan kontroversi ini berlarutan. Sebaliknya, mereka perlu untuk mengemukakan kepada ahli-ahli parlimen dengan segera sebelum daripada sidang parlimen yang akan datang. Baik. Apa yang penting untuk saya nak sebut pada hari ini? Saya telah sebut beberapa jawatan kuasa, 4 jawatan kuasa sebelum ini. Yang antaranya jawatan kuasa dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini yang kita nak tahu. Tapi ada satu lagi jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang telah pun ditubuh oleh kerajaan, iaitu jawatan kuasa pemilih. Untuk nak pilih syarikat mana yang nak diberikan melaksanakan tugas ataupun melaksanakan projek feedlot negara ini. Ini yang penting sebab saya kata sebelum ini, saya kata bahawa kita tidak boleh hanya melihat seperti mana dilihat oleh SPRM dan juga polis. Mereka melihat hanya dalam ruang lingkup yang terhad dalam kandang lembu NFC, dalam kandang lembu NFC, iaitu macam mana duit itu dibelanja pecah amanah ataupun tidak. Sedangkan mereka tidak melihat bahawa bagaimana proses pemilihan syarikat ini dibuat oleh satu jawatan kuasa yang dinamakan jawatan kuasa pemilihan. Jawatan kuasa pemilihan, ya, dia dibuat oleh satu jawatan kuasa pemilih, iaitu pada 25 September 2006 diadakan satu mesyuarat pemilihan syarikat peneraju. Pemilihan untuk nak memilih syarikat peneraju bagi projek ini. Projek feedlot nasional ini. Di mana 6 syarikat telah membuat pembentangan kepada jawatan kuasa pemilihan dan keputusan daripada mesyuarat tersebut ialah memilih satu syarikat yang dipanggil AgroScience Industry untuk menganggotai perbadanan feedlot bersama dengan sebuah lagi syarikat peneraju lain daripada Australia dan sebagainya yang kemudian dia meninggalkan. Jadi nak disebutnya bahawa keterangan yang diberikan dalam mesyuarat pada mesyuarat PAC tersebut ialah mengatakan bahawa jawatan kuasa pemilih itu adalah jawatan kuasa pemilih di peringkat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan dipengerusikan oleh Menteri Pertanian pada waktu itu yang sekarang ini menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini saya katakan bahawa keterangan ini sangat penting. Untuk keterangan inilah yang sepatutnya saya katakan bahawa menunjukkan bahawa kenapa, apa alasan Tan Sri Muhyiddin harus memberikan keterangan kepada publik apa kriteria syarikat yang dipilih tersebut dan apa keupayaan-keupayaan yang dirasakan mereka layak untuk diberikan sebagai syarikat pengendali kepada projek feedlot nasional ini. Sebab itu, saya katakan bahawa sehingga hari ini Muhyiddin mendiamkan diri. Muhyiddin hanya mengatakan bahawa kerajaan telah meminta satu badan audit bebas untuk nak audit. Ini satu lagi menempelak jabatan audit negara. Menempelak seolah-olah kita sudah tidak ada kepercayaan kepada audit negara. Tapi saya nak katakan bahawa ini tugasnya. Dia yang sepatutnya disiasat. Dia harus dipanggil. Sebab itu saya nak pertahankan lagi kenyataan saya. Inilah yang membuatkan kita memerlukan kepada Suruhanjaya Diraja yang tidak ada halangan untuk memanggil seorang timbalan Perdana Menteri untuk berikan keterangan. Mungkin SPRM tak mampu untuk nak panggil timbalan Perdana Menteri. Walaupun dia hanya mampu untuk panggil Datuk Syarikat. Sebab itu saya katakan bahawa pemimpin UMNO hari ini banyak untuk menyalahkan kepada syarikat. Bukan saya nak membela syarikat, tetapi saya nak katakan bahawa kalau syarikat itu tidak ada keupayaan, syarikat milik suami dia tidak ada keupayaan, syarikat keluarga dia tidak ada keupayaan, siapa yang meluluskan, yang memilih syarikat AgroScience ini untuk menerajui projek ini? Dan ini yang saya katakan bahawa keterangan yang diberikan oleh pegawai daripada Kementerian Pertanian dalam mesyuarat PAC pada 23 November ini menunjukkan bahawa jawatan kuasa itu dipengerusikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini saya katakan bahawa minit ini sangat diperlukan oleh ahli-ahli parlimen dan juga oleh masyarakat dan juga rakyat untuk kita tahu bahawa isu dia bukan hanya dalam lingkaran NFC,
lingkaran dalam syarikat tersebut. Tetapi permulaan bagaimana perolehan projek, bagaimana syarikat itu memperoleh projek, dan bagaimana pinjaman dikeluarkan, bagaimana tidak ada personal guarantee, bagaimana keterangan-keterangan yang dibuat oleh pegawai ini menunjukkan bahawa tidak ada personal guarantee kepada pinjaman yang dikeluarkan. Ini menyentuh soal kepentingan negara. Jadi sebab itu saya minta sekali lagi sebelum daripada sidang parlimen, Dato' Azmi Khalid perlu untuk mengemukakan satu salinan, paling tidaknya secara resmi, kepada saya yang telah pun mengemukakan surat permohonan kepada Dato' Azmi Khalid. Pihak Mediapas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapas, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.